Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas sejarah Cikgu Sabrina. Okey, pada hari ini kita akan tengok dan juga belajar mengenai tajuk Bahasa Melayu Warisan Kita. Baik, jika murid-murid dapat lihat, dekat sini tulis itu Bahasa Melayu diberi nama Zaman Berzaman Warisan Negara. Asalku dari rumpun Austronesia, mengembara jauh ke seluruh dunia. Baik, apa yang kita maksudkan dengan Austronesia ni bermaksud rumpun Austronesia ni sebenarnya meliputi di kawasan Asia Tenggara dan juga Lautan Pasifik. Maksudnya ramai penutur bahasa Melayu ni daripada kalangan rumpun Austronesia. Baik, kita tengok seterusnya. Aku bertahta di bumi Melaka, berkembang menjadi lingua franca. Pentingnya aku dalam negara, ilmu dan perundangan aku diguna. Lingua franca ni bermaksud sebenarnya ialah bahasa perantaraan, bahasa yang dituturkan oleh ramai daripada negara-negara lain. Bukan dekat sini, bukan dekat tanah Melayu je, tapi daripada negara-negara lain. Ilmu dan perundangan aku digunakan. Okey, zaman kita tengok zaman Parameswara, zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hang Tuah tu. Mereka gunakan bahasa ini untuk perundangan, untuk semasa berdagang. Kita tengok seterusnya. Kini aku diberi cabaran dalam pentadbiran dan berperanan, membentuk jati diri setiap insan, kekal teguh ke akhir zaman. Ini bermaksud bahasa Melayu ni banyak fungsinya, bukan hanya digunakan sebagai perantaraan, boleh digunakan dalam pendidikan sebagai bahasa ilmu, sebagai dalam pentadbiran. Kalau kita pergi dekat pejabat-pejabat kerajaan, kita banyak berurusan dengan menggunakan bahasa Melayu. Okey, sekarang kita nak tengok tentang asal-usul bahasa Melayu. Okey, seperti yang cikgu telah cakap tadi, bahasa Melayu ni dia berasal daripada rumpun Austronesia, merupakan antara 200 bahasa yang dipertuturkan di Kepulauan Melayu. Banyak tu, antara 200 bahasa yang dipertuturkan. Baik, sifat bahasa yang sederhana dan mudah menerima unsur luar menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa yang terkenal di dunia. Mungkin anak-anak murid cikgu kurang faham apa maksud bahasa Melayu ni sebagai satu bahasa yang sederhana dan juga mudah menerima unsur luar. Okey, bahasa Melayu ni kalau awak tengok kan, paling mudah awak tengok pendatang asing yang bekerja di negara kita sekarang ni. Contohnya apa? Okey, awak tengok warga Indonesia, warga Bangladesh, warga Vietnam, mereka mudah menuturkan bahasa Melayu ni. Sebab dia tak terlalu susah nak faham macam bahasa-bahasa lain. Dan juga apa maksud dia? Mudah menerima unsur luar. Kalau awak tengok, kita gunakan bahasa Melayu kan, tapi pernah tak awak perasan dalam perkataan bahasa Melayu tu perkataannya seolah-olah macam bahasa Inggeris? Ada kan? Apa contohnya? Contohnya ialah macam stamp. Stamp berasal daripada bahasa Inggeris, tapi kita ubahkan ejaannya. Apa lagi? Taxi. Okey, sekarang kita nak tengok pergerakan di mana bahasa Melayu berkembang dari Palembang, Sumatera, dan juga bahasa Melayu berkembang dari Tanah Melayu. Kalau awak tengok anak panah berwarna hijau tu bermaksud bahasa Melayu berkembang dari Tanah Melayu. Contohnya di mana? Di Borneo. Borneo ni awak tengok situ ada apa? Ada Brunei. Kita ada kat situ apa lagi? Melaka. Baik, Borneo ni sebenarnya apa? Zaman dulu ialah Sabah dan Sarawak. Masa tu belum lagi kita gunakan nama yang lain kan. Masih lagi nama Borneo. Okey, kita tengok pula di sebelah Tanah Melayu tu kita ada Sumatera, Padang, Palembang, Pulau Bangka. Baik, ini maksudnya apa? Bahasa Melayu ini berkembang dari Palembang, Sumatera. Awak tengok banyak pergerakan anak panah ni, menunjukkan perkembangan bahasa Melayu.
Baiklah, kita nak tengok pula pengaruh bahasa lain dalam bahasa Melayu. Bermaksudnya kita pinjam bahasa lain daripada bahasa Melayu ni. Dan kita ubahkan sedikit ejaan. Ada yang kita tak ubah untuk memperkayakan bahasa Melayu kita. Okey, sebagai contoh, tengok kita mulakan dengan pengaruh bahasa asing yang pertama, iaitu Sanskrit. Ini zaman lama ya, zaman lama. Lama dulu kita gunakan bahasa Sanskrit ni. Baik, kita boleh nampak kat sini ada perkataan raja, nagara, dewa. Baik, kita pinjamkan bahasa Sanskrit ni dan kita untuk memperkayakan bahasa Melayu ini. Jadi kita ubah kepada ejaannya. Okey, sebutannya lebih kurang sama, tapi ejaannya kita ubah kepada raja, negara dan dewa. Seterusnya bahasa Arab, kita ada perkataan halal, akhbar. Dan bahasa Melayunya juga masih sama, halal. Akhbar ni ialah berita ataupun surat khabar. Seterusnya Portugis, kita ada kat sini perkataannya ialah alamario dan sapato. Okey, alamario ni ialah almari dan sapato ni ialah sepatu. Sepatu ni apa? Kasut. Okey, kita tengok juga perkataan daripada bahasa Belanda. Lace, balkon. Lace ni ialah laci. Balkon ni ialah balcony. Balcony rumah tu ya. Okey, kita tengok bahasa Inggeris. Kita ada perkataan stamp, taxi, class. Dan bahasa Melayu kita ubahkan ejaannya kepada stamp, taxi dan kelas. Kita tengok bahasa Cina, kita ada dua perkataan kat sini, iaitu laici dan juga kongsi. Dan bahasa Melayu masih sama juga, laici dan kongsi. Tak ada perubahan ejaan. Yang terakhir ialah bahasa Tamil, iaitu kapal, ayah. Kapal tu sama je perkataan kapal, dan ayah kita tukar kepada ayah. Seterusnya kita nak lihat bahasa Melayu sebagai lingua franca, ataupun berperanan sebagai bahasa perdagangan, perhubungan, pentadbiran, perundangan, ilmu dan juga persuratan. Okey, sebagai bahasa perantaraan lah kan. Baik, kita tengok yang pertama, bahasa perdagangan. Okey, zaman dahulu kita banyak melakukan aktiviti perdagangan di mana? Di Melaka. Sebab Melaka dulu mempunyai sebuah pelabuhan yang hebat. Jadi ramailah pedagang yang datang daripada luar negara datang ke situ untuk berdagang atau menjual hasil-hasil daripada negara mereka. Jadi cuba anda fikirkan macam mana nak berdagang ni. Berdagang tu boleh nak gunakan bahasa apa ni? Jadi pedagang-pedagang luar ni mereka belajar untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Ada yang lagi hebat, mereka belajar untuk menulis juga. Dulu-dulu kita gunakan bahasa Jawi, tulisan Jawi dulu. Hebat tak hebat? Sebab apa? Mereka nak berdagang. Kiranya mereka ni bekerja kat situlah, supaya memudahkan mereka untuk bertutur dengan penduduk-penduduk tempatan. Kemudian sebagai bahasa perhubungan, dulu tulis surat nak hantar ke negara lain. Sultan dulu tulis surat dulu untuk menghantar ke mana? Ke negara lain, ataupun surat ke mana? Kepada pihak British. Okey, seterusnya ialah bahasa pentadbiran. Zaman dulu, waktu itu ada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita gunakan bahasa Melayu, kita tak guna bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, masa pemerintahan. Kiranya bila Sultan nak bagi titah ataupun arahan kepada rakyatnya, kita gunakan bahasa Melayu. Okey, seterusnya sebagai bahasa perundangan. Dulu kita ada hukum kanun Melaka. Kat sini kalau kita nak hukum perompak ke apa ke, kita akan lihat dulu hukum kanun Melaka. Seterusnya sebagai bahasa ilmu, di mana golongan ulama. Dulu kita ni nak belajar agama semua daripada golongan ulama yang datang daripada negara Arab biasanya. Datang akan mengajar kepada raja-raja Melayu dulu dekat istana menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya sebagai bahasa persuratan. Yang ini kita tengok banyak karya-karya. Kalau sekarang ni kita ada buku cerita, novel,
Tapi zaman dulu kita ada karya-karya yang dihasilkan Tuhfat An-Nafis. Kita gunakan bahasa Melayu juga dalam penceritaan tu. Nak bercerita tentang sejarah-sejarah lama dahulu. Baik, terdapat 37 buah negara yang mempunyai taburan penutur bahasa Melayu. 37 buah negara. Baik, ini antaranya ya. Kita mulakan dengan Malaysia. Dulu kita panggil tanah Melayu. Okey, Indonesia, Filipina, Pulau Kokos, Kemboja, Sri Lanka, Brunei, Singapura, Vietnam, Selatan Thailand, Afrika Selatan. Ini antara yang ada penutur bahasa Melayunya. Mungkin kalau awak tengok sekarang nampak macam kurang kan, tapi memang ada penduduknya yang masih lagi bertutur dalam bahasa Melayu. Seterusnya kita lihat pula bahasa kebangsaan. Seterusnya kita nak lihat sejarah perkembangan bahasa kebangsaan, yang bermaksud bahasa Melayu ni dah jadikan bahasa kebangsaan. Contohnya kat Malaysia sekarang ni. Okay, apa dia? Bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India, bahasa Punjabi, semua kita cakap bahasa Melayu. Okey, jadi kita tengok kat sini. Sebelum kita dah nampak dah fungsi-fungsi bahasa Melayu tu sebagai apa fungsi dia. Bahasa perdagangan, bahasa persuratan, bahasa ilmu. Jadi kat sini kita tengok peranan tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni digunakan sebagai tulisan bahasa Melayu. Sebab dulu tak wujud lagi, belum wujudnya lagi apa dia? Tulisan Rumi. Kita gunakan bahasa Jawi. Okey, antara hasil penulisannya ialah seperti apa? Novel Faridah Hanum, karya Said Sheikh Al-Hadi. Seterusnya kita dapat melihat peranan akhbar pada zaman dahulu. Tujuannya ialah apa? Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dalam kalangan orang Melayu, terutamanya dalam bidang pendidikan, ekonomi, gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme ni apa dia? Dulu kita dijajah, banyak dulu penjajah, betul. Kita ada apa? Penjajah daripada Inggris, Belanda, Portugis. Kemudian kita pula pernah juga komunis, pihak Jepun lagi. Jadi kita hasilkan akhbar tu untuk meningkatkan semangat sayang akan negara. Okey, seterusnya penubuhan pejabat karang mengarang. Dulu ditubuhkan di Maktab Perguruan Sultan Idris. Kalau sekarang ni kalau pergi ke Tanjung Malim tu, dia dah ubah nama kepada Universiti Perguruan Sultan Idris. Seterusnya penubuhan Angkatan Sastrawan 50 ataupun singkatannya ialah Asas 50. Okey. Tujuan dia untuk mengembangkan bahasa dan kesusastraan Melayu. Okey, seterusnya Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP. Okey, matlamatnya untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Kalau tengok buku-buku teks kita, buku teks awak tu banyak daripada terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mereka mencetak buku ni kebanyakannya juga dalam bahasa Melayu. Seterusnya kita lihat peranan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu tadi dijadikan bahasa kebangsaan. Baik, antara peranannya ialah sebagai bahasa ekonomi. Kalau urusan ekonomi ni kalau dengar macam besar sangat kan. Paling kecil kalau pergi kedai runcit. Kedai runcit tu awak bercakap, "Cik, saya nak beli gula-gula lah." Awak bercakap dalam bahasa Melayu. Itu antara urusan yang paling, orang kata urusan yang paling mudah yang awak faham. Baik, seterusnya bahasa perhubungan. Kita nak berhubung dengan kawan-kawan kita yang mungkin bukan bangsa Melayu, kita gunakan bahasa Melayu. Okay. Seterusnya kita nak sambung kepada bahasa pendidikan, iaitu bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Kita gunakan bahasa Melayu. Dan juga dalam pendidikan kita lah, pendidikan di sekolah rendah, sekolah menengah, juga bahasa ilmu, bahasa kebangsaan ialah bahasa ilmu. Seterusnya ialah bahasa undang-undang.
undang-undang. Kalau pergi ke mahkamah, kita akan gunakan bahasa Melayu. Seterusnya ialah bahasa pentadbiran. Macam cikgu sebut tadi, pejabat-pejabat kerajaan kita gunakan bahasa Melayu. Urusan rasmi seperti mesyuarat, taklimat, kursus, segala urusan bertulis dan surat menyurat kita gunakan bahasa Melayu. Okey, sehingga berjumpa lagi.